Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini hari yang ke-20 Ramadan, bermakna malam ini malam yang ke-21, iaitu malam ganjil, dan bertepatan kita masih bicarakan tentang Lailatul Qadar. Terus sahaja kita lihat pada muka surat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anhuma di sini merujuk kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama sebenar adalah Abdullah. Abbas ayah beliau, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Maka kita sebut radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, iaitu kepada Abdullah dan ayahnya Abbas. Naam. Sesungguhnya Nabi SAW berkata, kalau Nabi berkata ataupun bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah ia pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Cari apa? Lailatul Qadar, iaitu cari Lailatul Qadar. Bila tu? Fi tasi'atin tabqa, pada 9 hari yang berbaki. Bila 9 hari yang berbaki bermaksudnya malam ke-21. Fi sabi'atin tabqa, pada 7 hari yang berbaki, bermakna pada hari yang ke-23. Fi khamisatin tabqa, dan pada 5 hari yang berbaki, bermakna hari yang ke-25. Hadis ini malam yang ke-25 maksud saya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Mengikut lafaz daripada Imam Ahmad, iltamisu lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar pada 10 yang akhir daripada Ramadan. Fi tasi'atin tabqa, pada 9, maksudnya 9 hari yang berbaki. Maksudnya 9 hari lagi nak pergi tu. Pada hari yang 9 hari berbaki tu, maksudnya pada malam yang ke-21. Au khamisatin tabqa, atau 5 hari yang berbaki, atau sabi'atin tabqa, atau pada 7 hari yang berbaki. 7 hari lagi, bermakna hari yang ke-23. Itu kalau kita kira daripada bakinya tinggal berapa hari. Tapi ulama mengatakan belum pasti lagi, sebab kalau hari itu 29 lain pula, kalau hari itu puasanya 30 lain pula, sebab dikira daripada belakang. Kalau kira daripada depan itu sangat mudah sekali. Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyukhbiran nasa bilailatul qadri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar, maksudnya keluar daripada rumah baginda untuk memberitahu orang ramai tentang Lailatul Qadar.
fatalaha rajulani minal muslimin. Tapi ada dua orang lelaki daripada kaum muslimin yang bergaduh, yang bertengkar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu li ukhbirakum, aku keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun, akan tetapi fulan dan fulan bertengkar. Ini adab Nabi. Nabi tak sebut nama ini Nabi tak sebut, tapi Nabi sebut fulan gitu sahaja, bertengkar. Wa innaha rufi'at, asbab bertengkar tadi tu akhirnya Lailatul Qadar sesungguhnya telah diangkat kembali. Nabi diangkatkan kembali, lupa nak bagi tahu. Masya-Allah. Wa asa an yakuna khairan lakum, semoga ia lebih baik kepada kamu walaupun telah diangkat tadi itu. Bila berlaku? Faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisati, maka carilah ia pada malam ke-9 yang berbaki, maksudnya malam ke-21, ke-7 yang berbaki malam ke-23, dan yang ke-5 yang berbaki malam ke-25. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sama juga dengan Sayyidina Ibnu Abbas tadi itu. Kenapa disebut Ibnu Umar? Sebab beliau tu namanya Abdullah, ayahnya Umar, jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Siapa? Abdullah dan ayahnya Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah ia iaitu Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaz, jika salah seorang daripada kamu tak mampu atau lemah, fala yughlabanna 'ala sab'il bawaqi, maka janganlah sampai terluput 7 hari yang berbaki. Malam ke-23 onwards tu jangan tak dicari. Nah, kemungkinan besar tu berlaku pada malam-malam 7 yang terakhir itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Lailatul Qadar, innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20, sesungguhnya ia berlaku pada malam ke-27 atau ke-29 bulan Ramadan. Nabi spesifik dah sekarang sebut, innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadi al-hasa, sesungguhnya malaikat pada malam itu berada di bumi lebih banyak daripada bilangan batu-batu kerikil. Batu-batu kecil tu banyak kan? Masya Allah, satu dunia ni kan lebih banyak, malaikat lebih banyak lagi daripada batu-batu kerikil itu. Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mari kita lihat pendapat jumhur, maksudnya kebanyakan ulama. Jumhur ulama mengatakan ia berlaku pada malam yang ke-27 berdasarkan beberapa hadis. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Makkah, Madinah, jadi mereka tu bermazhab, katanya mengikut mazhab Hambali. Kalau ikut mazhab Hambali, Lailatul Qadar tu tidak berpindah-pindah pada setiap tahun, tetaplah tu malamnya tu. Jadi malam 27 kebanyakan mereka menganggap itu malam Lailatul Qadar. Jadi pengalaman siapa yang pernah berpuasa di situ 10 yang terakhir tu, ya Allah, kalau kita datang lambat tu tak sempatlah duduk di dalam masjid tu, sama ada Masjid An-Nabawi ataupun Masjidil Haram, sebab mereka sangat percaya malam ke-27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Itu juga adalah pendapat jumhur. Baik, ini berdasarkan beberapa hadis. Kenapa pendapat jumhur, kebanyakan ulama kata malam ke-27? Sebab berdasarkan hadis. Satu, daripada Sayyidina Dhir bin Hubaysh berkata, Sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku telah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Faqult, lalu aku bertanya, Inna akhaka bin Mas'ud yaqul,
sesungguhnya saudaramu iaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, man yaqumil haula yusib lailatul qadar. Sesiapa yang qiyam selama setahun penuh, maka dia akan mendapat Lailatul Qadar. Maksudnya qiyam kan waktu malam, setahun penuh mesti akan kena, walaupun masih akan kena, sebab Lailatul Qadar akan berlaku pada satu malam. Sepanjang setahun tu berlakulah ia, kenalah ia. Maksudnya ini suatu penjagaan ihtiyat yang bersungguh-sungguh sampai setahun penuh berqiyam. Masya-Allah. Faqala, dia iaitu Sayyidina Ubay berkata, arada alla yattakilan nas. Dia iaitu kata Sayyidina Ubay, dia mahu supaya orang ramai tidak bersandar kepada malam tertentu sahaja untuk mendapatkan malam yang tersebut. Ama innahu qad alima annaha fi Ramadan. Sedangkan dia sesungguhnya benar-benar tahu bahawasanya ia berlaku pada bulan Ramadan. Ini para sahabat mengajar orang, hati-hati kamu, bukan sepenuh bulan saja, sepenuh tahun tu jaga. Siapa yang mengajar macam tu? Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sehingga kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya, sebab Sayyidina Ibnu Mas'ud tak mahu orang target satu malam saja, tak, supaya berhati-hati sepanjang tahun buat qiyam, supaya mesti kena Lailatul Qadar satu malam tu. Dia tahu, tapi dia tak nak orang bermudah-mudah. Baik. Wa annaha fil ashril awakhir. Wa annaha fil ashril awakhir. Ia sesungguhnya berlaku pada 10 yang terakhir. Sayyidina Ibnu Mas'ud tahu tu, tapi suruh juga orang sepanjang tahun cari. Wa annaha lailatu sab'in wa 20. Dan sesungguhnya ia berlaku pada malam ke-27. Tak dispesifikan oleh Ibnu Mas'ud bila mengajar orang ramai supaya jangan bermudah-mudah. Kalau tak jadi malas, tumpu 27 je lah. Gitu. Ini salah satu cara mengajar orang, ya. Baik. Thumma halafa. Thumma halafa. Kemudian dia bersumpah. La yastathni annaha lailatu sab'in wa 20. Tidak ada terkecuali, sesungguhnya ia malam 27. Situ, ya, maaf saya terlepas pandang, saya tak terjemah di situ tu. Nanti tuan-tuan kita tambahkan, ya. Tadi berhenti dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada bawah tu tambah sedikit. Ia berlaku pada malam ke-27. Kemudian di situ ada sedikit terlupa diterjemahkan. Terjemahnya ialah thumma halafa, kemudian dia bersumpah. La yastathni annaha lailatu sab'in wa 20. Tidak terkecuali, yang benar-benar sesungguhnya ia berlaku pada malam ke-27. Barulah sambung balik. Faqultu, lalu aku bertanya, bi ayyi syai'in taqulu dhalika ya Aba Munzir? Dengan apakah kamu mengatakan perkara tersebut wahai Abu Munzir? Abu Munzir itu adalah kunyah bagi Sayyidina Ubay. Qala, iaitu Sayyidina Ubay menjawab, bil alamah atau bil ayah allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu sangat-sangat tu. Kenapa? Dengan tanda atau petunjuk yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Apa dia tandanya itu? Annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Iaitu sesungguhnya matahari pada pagi, berlaku malam, ya. Matahari pada pagi hari itu setelah berlaku Lailatul Qadar malam tadi tidak banyak sinarannya, iaitu tidak terik. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita pelajari di sini metod untuk kita mentarbiah orang, mengajak orang tidak mengapa sedikit payah. Sebab itu Sayyidina Ibnu Mas'ud tak mahu orang bersenang-senang dan supaya berihtiyat, hati-hati setiap malam qiyamul lail. Walhal kata Sayyidina Ubay,
Sebenarnya Ibnu Mas'ud tahu ia bukan sepanjang malam, bukan semua bulan, ia berlaku pada bulan Ramadan dan berlaku pada 10 yang akhir dan berlaku pada malam 27. Hadis ini begitu. Mari kita lihat lagi hadis yang seterusnya. Daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata radhiyallahu taala anhu, wallahi, demi Allah, inni la a'lamu ayyu lailatin hiya, aku tahu malam apakah ia berlaku, Lailatul Qadar tu. Hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha, ia adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menghidupkannya dengan qiyamul lail pada malamnya. Hiya lailatu sabihati 27, iaitu malam pagi 27 Ramadan. 27 Ramadan pagi itu, malamnya itu. Allah, malam tadi itu ya sudah. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda. Tandanya ialah matahari terbit pada pagi harinya dengan cahaya putih. La syu'a laha, tidak ada sinaran yang terik pada pagi itu. Masya-Allah. Baik. Mari kita lihat muka surat 98. Tanda Lailatul Qadar. Tanda yang menjadi ittifaq kesepakatan ulama ialah jika malamnya telah berlaku Lailatul Qadar, malam tu Lailatul Qadar, maka pagi esoknya cahaya matahari tidak terlalu kuat atau terik, tak terik sangat, tak hangat sangat. Seperti yang telah disebutkan di dalam dua hadis tadi, iaitu riwayat Sayyidina Zir bin Hubaysh dan riwayat Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Tandanya apa tadi? Matahari tak kuat paginya tu. Ini dibahaskan oleh ulama, antaranya yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Minhaj syarah kepada Sahih Muslim. Beliau menyebutkan, ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Marbawi dalam kitab beliau Bahrul Madi bi Syarhi Sunan At-Tirmidzi. Beliau menukilkan pandangan ataupun pendapat Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi pula mengambil pendapat Al-Imam Qadhi Iyad. Kenapa malam itu tidak kuat? Kenapa pagi esoknya tak kuat cahaya matahari? Kerana riwayat menyebutkan, dalam ayat Al-Quran, yang turun ke bumi pada malam itu siapa? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat, sebab malaikat tinggal di langit, turun ke muka bumi, dan juga ruh. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat itu punya sayap. Ada uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ada 2, ada 3, ada 4. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Dan ketika sudah fajar, malaikat-malaikat tadi akan kembali balik ke tempat tinggal mereka, iaitu langit. Lalu ketika mereka naik, maka mereka mengembangkan sayapnya itu. Karena itulah cahaya matahari tak sampai sangat kuat ke bumi, sebab dihalang oleh sayap-sayap para malaikat itu. Inilah yang disebut di dalam kitab Bahrul Madi yang sangat terkenal itu. Itu ya, Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya malam tadi tu berlaku Lailatul Qadar, paginya cahayanya tidak kuat. Gitu. Yang kedua yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kenapa kita kena tahu Lailatul Qadar? Kenapa kena tahu? Satu, supaya kita akan sentiasa dapat Lailatul Qadar. Sebab dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah setiap tahun. Kalau malam ni malam 23, contohnya tahun lepas 23, tahun ni tak akan berlaku lagi 23. Dia akan berlaku malam-malam yang selain daripada 23. Supaya kita tahu tu, tak akan berlaku lagi 23. Ini berbeza dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali menetapkan yang kita sebut tadi tu ya, 27, kerana jumhur mengatakan 27. Jadi mazhab Imam Syafi'i kita lebih lagi ihtiyat, lebih lagi elok untuk kita pegang.
Kita pegang semua, tetapi pendapat mazhab Imam Syafi'i lebih ihtiyat. Baik. Yang kedua, supaya kita dapat beramal di siang harinya itu. Sebab tu kita kena tahu tandanya tu. Seperti mana malam tadi kita pulun buat amal kerana nak dapatkan Lailatul Qadar, dah dapat tandanya tu, maka hari ini kita pulun buat amal. Maksudnya seperti mana malam tadi kita buat amal bersungguh-sungguh, siang ini pun kita buat bersungguh-sungguh. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Itulah tanda yang paling tepat. Adapun tanda-tanda yang disebut di dalam beberapa riwayat dan kitab, itu khilaf ulama. Antaranya yang disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Disebutkan di situ ada orang yang bisu tapi boleh bercakap malam itu. Ada orang yang lumpuh tetap dan boleh berjalan, begitu. Ada pokok yang sujud. Naam. Ada orang mendengar suara di langit. Naam, itu disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Disebut di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Antara tandanya ialah anjing tak menyala malam itu. Sebab ada riwayat menyebut anjing kalau lihat iblis, syaitan akan menyala. Oleh kerana banyak malaikat turun, maka tidak menyala. Dikatakan juga tanda malam itu, tempat-tempat yang agak gelap seolah-olah macam ada cahaya walaupun cahaya yang sama-sama. Kenapa? Sebab malaikat turun. Malaikat diciptakan daripada nur. Naam. Ada juga tanda yang menyebutkan ia malam yang tenang, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Begitulah ya, masing-masing tanda dan masing-masing berlaku kepada diri masing-masing. Kadang-kadang terlalu bersemangat mengerjakan ibadat malam itu. Kadang-kadang terlalu letih pun ada juga. Nah, dalam kitab Bahrul Madi ada riwayat menyebut antara tandanya ialah orang yang beribadat pada malam itu akan disalami oleh malaikat. Macam mana tandanya? Ketika dia solat dia terasa macam sejuk, gitu. Rasa sejuk, rasa tenang walaupun tak ada aircon, walaupun tak ada kipas. Nah, dia rasa sejuk, lain macam. Itu tanda disalami oleh malaikat. Kecuali malam itu malaikat akan masuk ke rumah-rumah orang, kecuali rumah orang yang minum arak, orang yang berzina, dan rumah orang yang uququl walidain, menderhaka kepada kedua orang tuanya. Dikatakan juga dalam setengah riwayat, rumah orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih fauqa 3 ayyam, lebih daripada 3 hari. Ini ulama-ulama masya-Allah ya buat. Malah ada ulama yang buat rumus buat kaedah. Kalau Ramadan jatuh pada hari sekian, maka diharapkan Lailatul Qadar jatuh pada hari sekian. Ini disebut di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, dan juga kitab-kitab yang lain. Maaf saja saya tak sempat bawa. InsyaAllah esok kita akan tunjukkan kepada hadirin catatan yang pernah saya buat dan kita akan kongsikan insyaAllah. Nah, itu disebut sekadar untuk jadi panduan kita. Paling kurang kita ada panduan, tetapi jangan tumpukan malam yang tertentu sahaja. Ini sebagai ihtiyat semua malam. Tapi malam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain, nanti kita akan kongsikan esok insyaAllah. Yang itu kita tumpukan lebih. Naam. Baik, setelah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang kita baca? Doa dibaca pada malam Lailatul Qadar daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya, wahai Rasulullah, "Ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha?" Menurutmu sekiranya aku tahu atau bertemu dengan mana-mana malam Lailatul Qadar,
apakah yang aku akan baca dalamnya? Baginda menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang biasa kita baca setiap malam kita bertarawih tu kan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada riwayat tak sebut karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua-dua boleh baca, tapi paling bagus kita baca yang lengkap. Allahumma innaka afuwun karim. Itu paling bagus. Apa arti bacaan tadi tu, doa tadi? Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun dan Maha Mulia. Engkau suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah diriku. Allah. Banyak lagi doa lain. Kenapa Nabi mengajar fokus tentang keampunan? Sebab kalau seseorang itu diampunkan oleh Allah, maka mudahlah rezekinya, senanglah hidupnya, mudahlah dia faham sesuatu, ramailah orang kasih padanya, dia akan buat sesuatu dengan tenang. Tapi kalau dia berdosa, serba-serbi lambat, serba-serbi rasa malas, kerana seperti tumpukan hitam dalam hati sanubarinya, sehingga dia tidak dapat bercerminkan dengan hatinya itu, nak tahu mana baik mana buruk, mana jalan ibadah yang baik dan jalan benar dalam dan bersungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita berhenti sebentar. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita akan sambung fadilat yang seterusnya insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, masih lagi dalam pengajian membaca kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Kita sudah pun masuk ke tajuk yang baru, iaitu Fadilat Umrah pada bulan Ramadan. InsyaAllah esok kita akan kongsikan kaedah-kaedah bagaimana mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Kita masuk dahulu tajuk yang baru pada muka surat 100, Fadilat Umrah pada bulan Ramadan. Tinggal lagi tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapatlah kita buat umrah. Ini semua dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar, mudah-mudahan segera COVID-19 ini akan segera hilang dan kita akan hidup dalam suasana yang seperti biasa, bertambah lagi keimanan kita, insya-Allah. Baik, Fadilat Umrah pada bulan Ramadan, pertama sekali seperti pahala haji. Allah, tak sama kan umrah dengan haji? Umrah itu wajib bagi orang yang pertama kalilah, tetapi bukan menjadi rukun agama, rukun Islam. Tapi haji itu menjadi rukun, karena itu pahalanya lebih besar. Umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan." Umrah yang dikerjakan pada bulan Ramadan sama dengan pahala sekali haji. Masya-Allah, tabarakallah. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Al-Hakim, Imam At-Tabarani, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, Imam Abi Asim, Imam Al-Bazzar dan Imam Abu Nuaim. Imam Al-Hakim dan Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid mensahihkannya. Allah, untung kalau buat umrah dalam bulan Ramadan. Seperti pahala mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, lagi hebat. Tadi seperti mengerjakan haji, ini mengerjakan haji bersama Rasulullah. Ya Allah, pahalanya sangat luar biasa, fadilatnya sangat luar biasa. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hajjatihi," ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam balik daripada haji baginda, qala li ummi Sinaninil Ansari, baginda bertanya kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah. Qala li ummi Sinanil Ansariyah, ma mana'aki minal haji, apakah yang menghalang kamu daripada menunaikan haji? Qalat, dia menjawab, Abu fulanin ta'ani zawjaha kana lahu nadhihani, bapa si fulan, dia maksudkan suaminya sendiri ada memiliki 2 ekor unta. Hajja ala ahadihima, dia pergi haji menaiki seekornya, yang seekor daripada keduanya, wal akhar yasqi ardan lana, dan yang lagi seekor digunakan untuk mengairi kebun kami. Seekor untuk pergi umrah, kan zaman dulu orang pergi umrah naik kenderaan unta dan sebagainya. Satu lagi untuk mengairi kebun. Dia tinggal 2 je. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i, sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan sama ganjarannya kamu mengerjakan haji bersamaku. Masya Allah, umrah di bulan Ramadan ganjarannya sama mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah. Untungnya orang yang mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Baik, alhamdulillah hadirin,
kitab kita ni kan 66 hadis Fadilat Ramadan. Ternyata hari ini kita sudah masuk hadis yang ke-64. Bermakna ada tinggal 2 hadis lagi. Alhamdulillah. Mari kita lihat tajuk yang baru, Fadilat puasa 6 hari dalam bulan Syawal selepas Ramadan. Mendapat pahala berpuasa sepanjang tahun daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rumah beliaulah yang Nabi tinggal ketika Nabi sampai di awalnya di bumi Madinah. Masing-masing orang jemput, ya Rasulullah, bermalamlah rumah saya ya Rasulullah. Siapa tak nak Nabi malam di rumahnya? Nabi katakan, unta ini atas arahan Allah, biarkan ia. Berjalanlah unta tu. Akhirnya dia berhenti di betul-betul hadapan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadhana, sesiapa yang berpuasa Ramadan, thumma taba'ahu sittan min syawalin, kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dia seolah-olah mendapat pahala berpuasa sepanjang masa. Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi, Imam Ad-Darimi, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Abi Shaybah, Imam Abdul Razzaq, Imam At-Tahawi, Imam Al-Humaidi dan Imam Abu Awana. Rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Baik. Berpuasa di bulan Ramadan 29 atau 30. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Hadis menyebutkan thumma. Kata ulama, thumma itu berbeza dengan fa. Fa itu terus, thumma ambil masa. Sehingga kata ulama, taklah semestinya selepas puasa, selepas berhari raya 1 Syawal, 2 tu terus berpuasa. Tak semestinya. Itu maksudnya. Boleh diinjakkan lagi. Tetapi paling bagus terus berpuasa. Tengok keadaan lah hadirinnya. Macam orang yang jarang balik di kampung. Balik pula tak lama, eloklah dia postponekan dulu puasanya itu. Nanti balik ke tempat asal, barulah dia puasa. Sebab gunakanlah masa-masa yang pendek itu bersama dengan orang kampung ataupun keluarganya. Jadi sepanjang hari raya di kampung tu tak payah puasa dulu, tak apa. Sebab kan sanak saudara ramai, kaum kerabat ramai, makan sama-sama, ziarah sama-sama, kan dihidangkan makanan minuman. Tak makan nanti kecil hati pula. Gitu ya, tengok keadaan masing-masing. Tapi kalau dah di rumah sendiri umpamanya kita pun dah lanjut umur, tak ada pun orang akan datang ziarah, agak-agak rumah kita biasa saja, mungkin orang tak datang ziarah ya. Tak apa, nak teruskan begitu. Baik. Subhanallah hadirin, lihat keadaan masing-masing. Ini tidak mutlak mesti begitu, tidak ya. Tengok keadaan masing-masing. Hadis menyebutkan thumma bermakna boleh kalau diinjakkan. 6 hari di bulan Syawal, mana-mana 6 hari di bulan Syawal afdal berturut-turut. Afdal daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi tak mengapa, tak berturut-turut, tak mengapa mana-mana 6 hari dalam bulan Syawal. Maka ia akan mendapat pahala seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Kenapa tu? Dulu kita bicarakan wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu digandakan 10. Jadi berpuasa 30 hari ataupun 29 dibundarkan masuk jadi 30. Itu 30 hari darab dengan 10 bermakna 300 hari. 6 hari di bulan Syawal darab dengan 10, 60. Campur 2 tu 360 hari, itulah bilangan setahun. Sebab itu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan Syawal, seumpama dia berpuasa sepanjang tahun, sebab sepanjang tahun ada 360 hari. Hadis yang ke-65, yang kedua terakhir, alhamdulillah, daripada Sayyidina Thauban, maula, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita jumpa perkataan maula, maula ni maksudnya pembantu. Dulu dia seorang hamba,
dibebaskan oleh Rasulullah, tapi dia tak nak balik ke kampungnya, balik ke rumahnya, dia nak tetap membantu Nabi, tapi statusnya bukan hamba tapi adalah maula. Boleh ya? Naam. Sebab itu kata ulama, orang yang paling banyak maula, orang itu akhlaknya bagus. Sebab hamba tu bila dah dibebaskan, naturally biasanya akan rasa freedom, bebas, mesti tak mau dah bekerja dengan tuannya, ada life yang sendiri. Tapi beza, orang itu tetap juga bersama dengan tuannya walaupun bukan status hamba, bermakna akhlak tuannya itu bagus. Nabi SAW banyak maula. Itu ya, maula maksudnya dulunya seorang hamba dibebaskan, statusnya bukan hamba dah, tapi tetap lagi membantu tuannya, itu namanya pembantu, itu namanya maula. Naam. Antara yang terkenal adalah siapa? Imam An-Nafi'. Imam An-Nafi' guru kepada Imam Malik, dikuburkan dekat-dekat. Kalau pergi ke Baqi' itu, tuan-tuan masuk 30 meter, di sini kubur puteri-puteri Rasulullah yang 3 orang, iaitu Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab dengan Sayyidatuna Ummi Kalthum di sini. Ya, 5 meter sebelah ni, ini kubur Ummahatul Mukminin. 8 meter sebelahnya itu kubur sepupu Nabi, Sayyidina Uqail ataupun Aqil bin Abi Talib, Sayyidina Abu Sufyan bin Harith, dikatakan Sayyidina Abdullah ibn Ja'far At-Tayyar. Sebelahnya itu betul-betul di penjuru. Di sinilah kubur yang saya sebutkan tadi itu, iaitu kubur Imam Malik. Di kepala beliau kubur gurunya tadi yang nama Imam Nafi', maula kepada Ibnu Umar. Sayyidina Ibnu Umar ada seorang hamba namanya Nafi', dibebaskan, tapi Imam Nafi' tak mau balik berkhidmat, itu namanya maula. Subhanallah, walaupun hamba, hadirin, kerana berkawan menjadi pembantu kepada sahabat yang mulia, akhirnya jadi mulia, ilmunya pun luar biasa. Akhirnya seorang hamba ni tadi menjadi guru kepada Imam Malik. Siapa tak kenal dengan Imam Malik? Masya Allah, tabarakallah. Imam Malik itu ketika disebut idza dzukiral hadith fa malikun najam, dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, idza dzukiral hadith fa malikun najam, kalau disebut hadith, Imam Malik lah orang yang bintang kejoranya, hebat dalam ilmu hadis. Allah. Siapa guru beliau? Seorang hamba, tapi dimuliakan oleh Allah menjadi guru kepada Imam Malik yang sangat terkenal itu, Imamud Dar, iaitu Imam Darul Hijrah, negeri tempat Nabi berhijrah, iaitu Imam Malik ibn Anas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Naam. Sayyidina Thauban, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, man sama sittata ayyamin ba'dal fitri, sesiapa yang berpuasa 6 hari selepas hari raya fitrah, iaitu Aidil Fitri, kana tamamas sanah, ia menjadi penyempurna puasa setahun. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Sesiapa yang datang dengan kebaikan, satu kebaikan, maka baginya 10 kali ganda sepertinya macam yang kita sebutkan tadi itu ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Inilah hadis yang terakhir yang kita bacakan dalam rancangan online ini. Sebelum kita masuk tajuk yang akhir, sebahagian amalan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, supaya kita tahu kan kita di Ramadan sekarang, kita buat apa yang Nabi buat. Tapi kita nak baca hadis yang terakhir dalam pengajian online kita ini. Hadis yang ke-66 itulah yang terakhir dalam kitab 66 hadis Fadilat Ramadan ini, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana wa atba'ahu bi sittin min syawal, sesiapa yang berpuasa Ramadan
dan mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama samad dahra, maka seolah-olah dia sudah berpuasa setahun. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka khatamlah pembacaan hadis sebanyak 66 hadis menjadi core-nya itu. Sebenarnya kita baca hadis lebih daripada 66 sebenarnya, tapi yang menjadi tajuknya itu 66 itu. Inilah yang sudah kita bicarakan sekarang dengan jayanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Mari kita lihat tajuk yang paling akhir sekali di dalam kitab kita ini, iaitu sengaja saya letak paling akhir. Sebahagian amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Sebahagian sajalah. Nah, kalau nak ikut keseluruhannya banyak lagi. Supaya tujuannya kita ikut juga apa yang Nabi buat. Semahunya, sebolehnya. Kalau tak dapat juga, kita buat apa yang kita dapat. Terus sahaja ya. Muka surat 104 ini adalah sebahagian amalan atau perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan melalui riwayat-riwayat hadis, sama ada secara langsung atau tidak langsung, supaya kita beramal juga. Kenapa? Itu tanda kita cinta Nabi. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau benar cintamu kepada orang yang kau cintai, pasti kamu akan taat padanya, kerana orang yang mencintai orang yang dicintainya akan buat apa yang dia buat, tinggal apa yang dia tinggalkan. Fatashabbahu fa in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kamu bertashabbuh, ikut orang yang mulia walaupun kamu tidak seperti mereka. Siapa yang paling mulia kalau tidak Rasulullah SAW? Kerana mengikut orang yang mulia itu satu kejayaan. Baik, pertama sekali tentang sahur. Daripada Sayyidina Abdullah bin Al-Harith, kita akan mengulang balik hadis-hadis yang pernah kita baca sebab nak menunjukkan Nabi bersahur. Meriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Aku telah masuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersahur. Kita tidak syarah dah ni sebab kebanyakan hadis yang akan kita baca lepas ni adalah pengulangan hadis-hadis yang terdahulu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha. Sesungguhnya ia sahur ni suatu keberkatan yang diberikan Allah kepada kamu. Fala tada'uhu, oleh itu jangan kamu tinggalkan. Hadis ini daripada Imam Ahmad dan Imam An-Nasai, perawi-perawinya sanadnya thiqah. 6. Mari kita lihat catatan. Bersahur juga menjadi tanda perbezaan di antara puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab, orang Yahudi dengan orang Nasrani yang dulu. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Sesungguhnya pemisah, perbezaan di antara puasa kita orang Islam dan puasa ahli kitab, sama ada orang Nasrani ataupun orang Yahudi, adalah makan pada waktu sahur. Mereka tak makan waktu sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang kedua, apa sunnah Nabi? Bersahur dengan buah kurma, buah tamar. Bukan waktu buka puasa je makan buah tamar ni. Sahur pun begitu juga. Saya teringat kata-kata guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadiwi Al-Maliki. Kata beliau, buah tamar ni, buah kurma bukan mengenyangkan tapi melambatkan lapar. Buah kurma bukan mengenyangkan tapi melambatkan lapar. Kan barakah kalau kita makan waktu sahur, melambatkan lapar nanti untuk beresok siangnya, untuk berpuasa esok siangnya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma suhurul mu'mini at-tamru. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah kurma. Maksudnya jangan tinggal makan kurma sahur ketika waktu sahur. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Terus makan sahur sambil duduk. Duduk mana? Duduk kat bawah lantai.
Kenapa? Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Sayyidina Zaid ibn Thabit. Ada dua seorang sahabat Nabi bernama Zaid. Satu Zaid bin Harithah, itu Ibnu Tabanni Nabi, anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah pada asalnya kahwin dengan Sayyidatina Zainab. Ada berlaku sedikit tidak harmoni dalam rumah itu. Akhirnya Zaid bin Harithah, beliau menceraikan Sayyidatuna Zainab, dan Sayyidatuna Zainab akhirnya dikahwini oleh Rasulullah SAW untuk membatalkan amalan jahiliyah. Dulu tidak boleh dikahwini, bermakna ini syariat yang Nabi ajar, boleh berkahwin dengan anak, dengan isteri anak angkat kita. Ini Zaid bin Thabit berkata radhiyallahu taala anhu, beliau dulu pernah diamanahkan untuk menulis Al-Quran. Siapa yang minta tu? Yang minta adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika perang Yamamah, hampir 70 orang para sahabat yang hafaz Quran wafat, meninggal syahid dalam perang. Ini menjadi kegusaran, kebimbangan kepada Sayyidina Uthman, kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, 70 orang sahabat kita yang hafaz Quran wafat syahid. Apa pada fikiranmu kalau kita catatkan Quran itu, tulis dalam satu, tulis supaya jangan hilang. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana saya nak buat sesuatu yang Nabi tak buat? Takut. Sebab Nabi tak pernah pun kumpulkan Quran. Kenapa saya yang kumpulkan? Lalu kata Sayyidina Umar, wallahi innahu khair. Demi Allah, perkara ini bagus. Kalau tidak, nanti hilang Quran. Lalu hadis menyebutkan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hatta yashrahallahu sadri, sehingga Allah melapangkan dadaku. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bersetuju. Pergilah kepada siapa? Zaid bin Thabit yang kita bicarakan ini, penulis wahyu. Zaid bin Thabit mengatakan, ya Allah, kalaulah aku disuruh untuk memindahkan gunung Uhud satu-satu pindah tempat lain, itu la ahwana alayya, itu lebih lagi ringan kepadaku daripada menulis ini, sebab Nabi tak pernah buat. Masya Allah. Akhirnya di-explain, bersetuju jugalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Itulah dia, hadirin. Kalau nak dikira sebagai apa yang Nabi tak buat itu kita tak boleh buat, nescaya Sayyidina Abu Bakar tak akan berani buat. Nescaya Sayyidina Umar yang punya fikrah itu, yang punya inisiatif itu, tak berani buat sebab Nabi tak pernah pun buat. Demikian Sayyidina Zaid bin Thabit takut sangat-sangat sebab Nabi tak buat. Tapi akhirnya tiga-tiga buat. Tu nak tunjuk apa tu, hadirin? Apa yang Nabi tak buat, tak semestinya tak boleh buat. Boleh ya? Begitu jugalah dalam amalan-amalan maulid. Nabi tak buat seperti yang kita buat sekarang, tapi baik kan? Begitu juga baca Yasin setiap malam Jumaat, dan sambutan-sambutan yang lain dan sebagainya, boleh. Itu ulama sudah bagi pandangan. Kenapa? Perkara baru tu namanya bid'ah. Cuma dilihat apakah dia selari dengan Quran, selari dengan Quran, hadis, athar dengan ijma' ulama, tu namanya bid'ah hasanah. Tapi kalau dia contradict, itu namanya bid'ah dalalah. Mudah, hadirin, tenang, datanglah apapun permasalahan baru yang Nabi tak pernah buat, tak ada zaman Nabi, datanglah apa sahaja. Dengan dua kayu ukur ini selesai masalah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah merahmati Al-Imam Syafi'i, yang beliaulah pandangan beliau dipakai oleh ulama-ulama seterusnya selepas beliau, bahawa bid'ah itu ada dua, itu bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik. Berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah bersahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila salah, kemudian baginda berdiri untuk mendirikan solat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalimat thumma qama ila salah, kemudian baginda berdiri untuk mendirikan solat, nak tunjuk apa ni? Menunjukkan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat makan sahur sambil duduk, kan berdiri nak solat tadi kan. Masya-Allah. Cuma di sini perbahasan ulama, kalau duduk atas kerusi itu termasuk tak duduk? Jawabnya ialah termasuk juga duduk, tapi tidaklah sesempurna duduk bawah. Kenapa? Kalau duduk bawah tu lebih tawaduk, lebih cepat kenyang. Kalau duduk atas kerusi kan perut kita terbuka macam ni, mai lagi, apa lagi, hal mim mazid, apa lagi, tak ada. Tapi kalau duduk bawah, perut kita tu jadi kecil. Masya Allah. Sebab itu rakan-rakan kita dalam jamaah tabligh duduknya macam mana? Masya Allah, duduknya dengan kaki kanan ni, lutut tu didirikan, kemudian duduk. Sebab supaya nak bagi perut ini dengan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Jadi makannya tak terlalu banyak, cepat kenyang. Kalau duduk di atas kerusi macam ni maaf ya, kan besar luas pun. Ni Masya Allah. Pun begitu, apakah kita dah ada meja kat rumah tu duduk kat bawah ramai-ramai? Apa salahnya? Tapi taklah salah kalau orang duduk di atas ataupun duduk di atas kerusi. Begitu hadirin kita memahami. Masya Allah, Islam itu sangat luas sekali. Bukan bermakna campakkan di luar meja-meja yang dekat rumah tu kerusi-kerusi. Tidak semestinya. Silakan, kalau kita boleh duduk kat bawah lagi bagus. Tapi kalau dah orang sakit kaki umpamanya, tak boleh kaki dilipatkan, kan jadi muskilah pula nanti tu. Jadi duduk di atas. Sangat indah Islam itu, ya Allah. Sangat fleksibel di mana pun, bila masa ketika pun. Mengajak orang lain sahur. Nabi ajak orang lain sahur, tu sunnah yang ketiga. Kita akan lihat nanti banyak yang Nabi amalkan. Supaya bagi peluang, pilih saja. Bukan pilih, buat semuanya. Kalau tak dapat, buat yang termampu. Ni yang ketiga dah ni, mengajak orang lain bersahur. Tadi makan sambil duduk. Daripada Sayyidina Al-Irbah bin Sariyah berkata radhiyallahu taala anhu, berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahuri fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak aku untuk bersahur pada bulan Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, halumma ila al-ghada'il mubarak. Datanglah, lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, datanglah ke sini untuk makan makanan yang diberkati. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Baik hadirin, setakat ini untuk hari ini. Esok kita akan lihat satu lagi sunnah dan seterusnya, iaitu mengakhirkan sahur. Macam mana yang dikatakan akhir sahur tu, bila waktunya itu, ya. Baik, kita akan lihat pada muka surat 107 esok hari insya-Allah. Berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bagikan kita kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi. Itulah tujuan kita membicarakan tajuk yang terakhir ini, apa amalan-amalan yang Nabi lakukan pada bulan Ramadan. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.